السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Suara perlahan ya, suara tak kuat suara perlahan mungkin saya cakap slow kot, ataupun saya kena angkatkan lagi di dalam mikrofon ni biar kena betul. Dah ni okey tak? Okey ya. Oh, perlahan macam biasa ya, suara tak kuat. Mungkin saya cakap slow ya. Cuba setting lagi kot suara. Okey, better sikit. Okey. Kok mana adjust sekejap, saya cuba adjust suara lain. Tak boleh adjust lah kan. Okey. Kita pada muka surat 375 ya. 375. Okey. Masih lagi dalam tajuk perbezaan pendapat tentang pengharaman selain isteri. Ya, masih dalam fasal tu, sambungan dia lah. Jadi muka surat 375 tu kafarah pengharaman. Dia kata kedua, orang yang melakukan pengharaman wajib membayar kafarah dan kedudukannya sama seperti sumpah. Yang ni kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 89, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak mengambil kamu, tidak meletakkan satu dosa ke atas kamu apabila kamu tersalah dalam bersumpah. Walakin yu'akhidhukum, akan tetapi yang jadi salahnya, kan, kamu dikira bersalah bima aqadtumul ayman, dengan sumpah yang kamu memang buat betul, bukan tak sengaja. Jadi fakafaratuhu, maka kafarah sumpah itu apa dia? It'amu 10 masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang biasa, yang pertengahan, yang sederhana yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Au kiswatum, ataupun memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabatin, ataupun memerdekakan satu hamba. Ya? Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati, ya kan, tak boleh nak puasa, tak boleh nak bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian, ya kan, ataupun tak boleh nak merdeka hamba, fasiyamu 3 ayyam, maka berpuasalah, berpuasa 3 hari. Kata Allah, Dzalika kafaratu aymanikum, demikianlah dia kafarah penyucian bagi sumpah kamu. Apabila kamu nak melanggar sumpah ni, kena bayar ni lah, bayar denda ni. Idza halaftum, apabila kamu bersumpah. Wahfadhu aymanakum, hendaklah kamu jaga, pelihara sumpah-sumpah kamu, jangan sumpah ikut dan. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah telah menjelaskan bagi kamu ayatihi,
ayat-ayatnya la'allakum tashkurun. Semoga kamu semua bersyukur. Mudah-mudahan kamu semua bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi orang yang melakukan pengharaman wajib membayar kafarah. Dan kedudukannya sama seperti sumpah. Ini adalah pendapat daripada para sahabat yang telah kami sebutkan namanya. Dan juga pendapat para fuqaha qiyas. Para fuqaha qiyas. Mana ulama fiqh yang menggunakan qiyas. Dan ulama hadis. Kecuali Asy-Syafi'i dan Malik rahimahumullah. Kerana keduanya mengatakan tidak ada kewajipan kafarah atasnya pada kes itu. Kes apa? Kes yang mengharamkan selain daripada isteri. Maksudnya dia mengharamkan, contohnya makanan ke, suatu makanan tu diharamkan ke atas dia. Ya kan? Jadi maknanya, di situ kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, tidak wajib kafarah lah ke atas perkara tu. Baik. Mereka yang mewajibkan kafarah pula lebih didukung oleh dalil daripada yang menggugurkannya. Mereka yang kata wajib kafarah tu dalil sokong lah. Kan? Sebagaimana yang Allah sebut kan dalam surah At-Tahrim ayat 2 tu kan. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sebenarnya Allah telah memfardukan ke atas kamu tahillata, maksudnya untuk menghalalkan sumpah kamu. Maksudnya melepaskan kamu daripada sumpah itu. Jadi dan mereka yang mewajibkan lebih didukung, disokong oleh dalil lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tahillah, sumpah. Kan tahillah, sumpah sudah pembersihan diri daripada sumpah itu. Pelepasan diri daripada sumpah itu. Kan? Setelah Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapakah kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagimu? Ini tegas menunjukkan bahawa pengharaman yang halal telah diwajibkan padanya tahillah, yakni pembebasan sumpah itu. Dalam surah At-Tahrim ayat 2 tu kan. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas kamu pelepasan kamu daripada sumpah itu. Baik itu khusus pengharaman ini maupun selainnya. Tak kisahlah. Dia mengharamkan apa benda pun kan. Tak kisahlah yang khusus ataupun yang umum. Tidak boleh mengeluarkan sebab kafarah yang tersebut dalam konteks ayat daripada hukum kafarah itu. Sebab dia umum kan. Meliputilah. Lalu mengaitkan kepada selainnya. Ini jelas tidak diperbolehkan. Nak keluar daripada sebab tak boleh lah. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah. Ditambah lagi larangan melakukan yang diharamkan. Sama dengan larangan melanggar sumpah. Bahkan ia lebih ditekankan daripada melanggar sumpah. Okay? Ya, maksudnya larangan melakukan yang diharamkan tu sama dengan larangan melanggar sumpah. Bahkan ia lebih ditekankan daripada melanggar sumpah. Kerana apabila melanggar sumpah mengandungi pelecehan terhadap kehormatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam melanggar yang diharamkan mengandung pelecehan terhadap kehormatan syariat dan perintahnya. Sebab apabila Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu yang halal, lalu hamba itu mengharamkan, maka pengharamannya itu sebagai pelecehan terhadap syariatnya. Ini. Namun, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Qayyim lah, namun kami, dia kata, kami di sini, ya, mengatakan, melanggar sumpah tidak mengandungi pelecehan terhadap nama Allah dan pengharaman. Dia kata. Dan pengharaman bukan pula pelecehan terhadap syariat Allah. Seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya daripada kalangan fuqaha. Maksudnya pengharaman ini dia mengharamkan sesuatu yang, kan, maknanya untuk diri dia. Bukan pula pelecehan terhadap syariat Allah. Seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya daripada kalangan fuqaha. Fuqaha ni ahli fiqh lah. Dan itu adalah alasan yang sangat rosak. Kata Ibn Qayyim. Fasid jiddan. Kerana melanggar sumpah hukumnya bisa mubah, boleh jadi harus, boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah. Jadi macam mana keadaan tu? Macam mana dia punya rupa tu?
Kan? Macam mana yang dikatakan melanggar sumpah tu boleh jadi harus? Contohnya begini. Barang siapa yang bersumpah kan, pada perkara yang diharuskan. Apa dia perkara yang diharuskan? Banyak lah. Contohnya minum kopi, minum susu kan. Dia bersumpah untuk melakukannya. Benda harus ni kan. Ataupun dia bersumpah tidak mau melakukannya. Dia bersumpah tak mau minum kopi contoh. Kan? Jadi dia diharuskan bagi dia untuk melanggar sumpah ataupun melaksanakan sumpah dia. Tapi memelihara sumpah itu lebih utama lah. Maksudnya jangan dah sumpah, jangan dah minum kopi. Tapi kalau dia minum juga kopi, dia bayar kafarah lah. Itu lebih utama lah. Itu lebih utama. Baik, macam mana yang dikatakan wajib pula? Wajib. Dia langgar. Wajib langgar sumpah tu. Jadi contohnya barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang wajib. Atau dia bersumpah untuk meninggalkan yang haram. Maka haram bagi dia melanggar sumpah tadi. Wajib dia melakukan yang wajib. Dan wajib dia meninggalkan yang haram. Ya, supaya dia tak berdosa lah dengan melakukan perkara yang diharamkan ataupun meninggalkan perkara yang diwajibkan. Maka di sini dia tidak boleh nak lawan sumpah dia lah. Maka dia kena wajib melaksanakan sumpah dia. Ini rupa surah yang kedua lah. Dan bisa juga jadi sunnah. Sunnah ni macam mana? Sunnah ni barang siapa yang bersumpah untuk melakukan perkara yang makruh. Okey? Ataupun dia bersumpah untuk meninggalkan yang sunat. Maka disunatkan baginya langgar sumpah dia. Itu jadi sunat tu. Ya? Kenapa? Jadi kalau maksudnya dia tak langgar sumpah tadi, dia akan meninggalkan perkara yang disunatkan dalam keadaan dia mampu buat. Rugilah. Ya? Ataupun dia bersumpah untuk buat perkara sunat atau meninggalkan perkara yang makruh. Kan? Maka dilarang dia melaksanakan sumpah dia. Dia dilarang, dia dimakruhkan dia melanggar sumpah dia. Ini dia. Jadi dia kena maksud dia nak tinggalkan yang benda yang dia bersumpah untuk tinggal bukan benda yang makruh. Benda yang makruh disumpah kan. Maka aulanya dia laksanakan sumpah, dimakruhkan dia melawan sumpah dia. Dimakruhkan dia melanggar sumpah dia. Begitu maksud dia. Jadi itu maksud Syekh di sini. Kerana melanggar sumpah, hukumnya bisa mubah, bisa wajib dan bisa juga sunnah. Dan Allah sama sekali tidak membolehkan siapa pun melecehkan kehormatan namanya. Akan tetapi Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya pembatalan sumpah yang disertai dengan pembayaran kafarah tadi. Yang dalam Al-Ma'idah ayat 89 tadi kan. Maknanya bagi makan 10 orang miskin ataupun bagi pakaian pada mereka kalau tak boleh. Kan, tak boleh tadi kita merdekakan hamba. Tak boleh juga puasa 3 hari kan. Itu 3 cara untuk membayar kafarah sumpah. Baik, lalu boleh dia melakukan apa yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya. Padahal sudah diketahui bersama. Kan, dia kata di sini. Pelecehan terhadap kehormatan Allah Tabaraka wa Ta'ala sama sekali tidak diperbolehkan dalam syariat. Hanya saja kafarat sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan nama tahillah, ini pembebas lah. Maka ia membebas atau membuka apa yang diikatkan oleh sumpah. Tidak ada kecuali makna ini. Dan ikatan ini sebagaimana terjadi pada kes sumpah. Terjadi pula pada kes pengharaman tadi yang dia mengharamkan apa yang harus bagi dia tu. Maka tampaklah rahsia firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 2 tu, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah memfardukan bagi kamu pembebasan terhadap sumpah-sumpah kamu lah. Ini. Begitu juga dalam ayat pertama surah At-Tahrim Allah kata, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagimu? Baik, yang seterusnya fasal hukum mengharamkan hamba perempuan kat atas diri dia. Tuan dia haramkan kat atas diri dia hamba perempuan dia. Padahal hamba perempuan ni boleh ditiduri oleh tuannya.
Baik, ketiga di sini. Tidak ada perbezaan hukum dalam pengharaman selain isteri antara wanita hamba dengan selainnya. Menurut pendapat majoriti ulama lah, kecuali Asy-Syafi'i sendiri, dia mewajibkan adanya kafarah. Kafarah sumpah pada pengharaman budak saja. Menurutnya pengharamannya mempunyai pengaruh pada kemaluannya, dan ini tidak ada pada selain budak, hamba itulah. Lagi pula, sebab turunnya ayat ini adalah dalam kes pengharaman hamba, maka sebab ini tidak bisa keluar daripada hukum. Lalu hukum tersebut justru berlaku untuk kes lainnya. Para ulama yang tidak sependapat dengannya mengatakan nas ataupun dalil yang mengaitkan kewajipan tahillah, kewajipan pembebasan sumpah itu, membebaskan diri daripada sumpah itu pada kes pengharaman yang halal lah. Dan ini lebih umum daripada pengharaman wanita budak, wanita hamba tu dan selainnya. Maka kafarah wajib dibayar ketika ada sebabnya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, kan? Jadi apa nama kita sebut tadi kan, tentang dia punya kafarah sumpah dia 3 perkara tu lah dalam surah Al-Maidah ayat 89 tadi kan, yang kita sebut kan. Baik, seterusnya muka surat 378, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan seseorang kepada isterinya, pulanglah kamu kepada keluargamu. Ni dinukil melalui jalur yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, tak kala putri Al-Jaun dimasukkan ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendekatinya, lalu putri Al-Jaun itu berkata, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripada engkau, kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, a'udzi bi'azimin ilhaqi bi ahliki, kata Nabi SAW, engkau telah berlindung kepada yang maha agung, pulanglah kepada keluargamu. Ya, sebab Nabi SAW menjadikan dia sebagai isteri Nabi. Tapi bila dia kata macam tu, ya kan, aku berlindung dengan Allah kepada kamu, kepada Allah dengan daripada kamu, maka Nabi kata kamu telah berlindung dengan sesuatu yang maha agung, maka baliklah ke rumah keluargamu. Baik, juga dikutip melalui jalur yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan dia agar menjauhi isterinya. Maka dia berkata, yakni Ka'ab pun berkata, pulanglah ke keluargamu. Jadi Ka'ab bin Malik kata pada isteri dia, baliklah engkau kepada keluarga engkau. Bukan dia bercerai, maksudnya dia semua kembali kepada niat lah. Itu kesimpulan apa yang akan kita sebutkan nanti kan. Baik, mereka yang mengatakan ucapan ini bukan talak, baik diniatkan talak ataupun tidak diniatkan demikian, sebab dia lafaz kinayah, hanya lafaz simbolik, tidak sarih, tidak jelas. Dikatakan Ibn Qayyim di sini, para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Ya, dia suruh balik rumah dia. Sekelompok mengatakan ini bukanlah talak, dan talak tidak berlaku dengan sebab itu. Ya, talak tidak berlaku dengan sebab itu, baik dia niatkan maupun tidak. Kan? Dan sekelompok lah kata tak, dia bukan talak. Sebab dia niat ke tak niat ke tak dia talak. Dan ini adalah pendapat Al-Zahiriyah lah, mazhab Zahiri, literalist. Mereka mengatakan Nabi SAW belum melakukan akad dengan putri Al-Jaun. Akan tetapi beliau hanya mengutus orang untuk melamarnya. Mereka mengatakan ini ditunjukkan dalam riwayat bahawa Sahih Al-Bukhari, dalam riwayat Sahih Al-Bukhari daripada hadis Hamzah bin Abi Usaid daripada bapaknya, bahawa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putri Al-Jaun telah dibawa kepada beliau SAW, lalu ditempatkan di rumah Umaymah binti An-Nu'man bin Syarahil di daerah Nakhl, dan ikut juga pengasuhnya bersamanya. Kemudian Rasulullah SAW pun masuk menemuinya dan berkata,
hibahkanlah dirimu kepada aku. Berikanlah dirimu kepada aku. Maka wanita itu berkata, apakah seorang ratu menghibahkan dirinya kepada rakyat jelata? Beliau kemudian mendekat untuk mengulur. Beliau ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat untuk menghulurkan tangannya kepadanya agar dia tenang. Tapi dia berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguh engkau telah berlindung kepada yang memberikan perlindungan. Kemudian beliau keluar seraya bersabda, wahai Abu Usaid, berikanlah kepadanya 2 pakaian daripada katun, kan? Kain katun, dan pulangkanlah dia ke keluarganya. Ini hadis dia. Dalam Sahih Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata ketika dituturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita Arab, beliau menyuruh Abu Usaid untuk menjemputnya. Wanita itu pun dijemput. Lalu wanita itu datang dan singgah di kediaman Bani Sa'idah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan datang untuk menemuinya. Ternyata wanita itu menundukkan kepalanya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya berbicara, dia berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, aku benar-benar telah melindungimu dariku. Sesudah itu, orang-orang bertanya kepada wanita itulah, tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu tadi? Wanita itu menjawab, tidak. Dia tak kenal Rasulullah SAW. Orang-orang pun memberitahu, itu adalah Rasulullah SAW. Beliau datang untuk melamarmu. Wanita itu berkata, dahulu aku lebih celaka daripada itu. Rugilah dia. Itulah dia. Mereka mengatakan semua hadis ini adalah tentang kisah yang sama pada wanita yang sama dan pada tempat yang sama. Semua hadis ini tegas menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menikahinya. Akan tetapi beliau hanya masuk menemuinya untuk melamarnya. Mereka yang mengatakan bahawa talak terjadi jika diniatkan. Tadi kata terjadi. Ini pendapat yang kata jadi pula. Bila diniatkan. Majoriti ulama di antara mereka adalah Imam 4 dan selainnya mengatakan. Bahkan ini termasuk di antara lafaz-lafaz talak. Kalau diniatkan sebagai talak. Ini dia. Disebutkan melalui jalur yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Bahawa bapa kita Nabi Ismail bin Ibrahim mentalak isterinya. Tak kala Ibrahim berkata kepada isteri Ismail, perintahkan suamimu agar mengganti palang pintunya. Maka Ismail berkata kepada isterinya, kamulah palangnya. Dan dia telah memerintahkan aku untuk berpisah denganmu. Maka pulanglah ke keluargamu. Hadis Aisyah di atas seperti nas tegas menunjukkan beliau telah melakukan akad nikah dengan Puteri Al-Jaun. Kerana dia berkata, tak kala Puteri Al-Jaun dimasukkan ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah masuknya suami kepada isterinya. Dan ini dipertegas dengan ucapannya dan beliau mendekatinya. Adapun hadis Abu Usaid, maka paling tinggi mereka hanya bisa berdalil dengan sabda beliau, hibahkanlah dirimu kepadaku. Sedangkan ini tidak menunjukkan beliau belum menikahinya yang sebelumnya. Ada kemungkinan ucapan ini hanyalah pembuka daripada beliau sallallahu alaihi wasallam agar beliau dipanggil mendekat, bukan untuk akad. Adapun hadis Sahal bin Sa'ad, maka ini adalah dalil mereka yang paling tegas menunjukkan tidak ada akad sebelumnya. Kerana di dalamnya disebutkan bahawa beliau SAW tak kala mendatanginya. Mereka berkata, ini adalah Rasulullah SAW. Beliau datang untuk melamarmu. Kelihatannya wanita itu adalah Al-Jauniyah. Kerana Sahal berkata dalam hadisnya, beliau menyuruh Abu Usaid untuk menjemputnya. Wanita itu pun dijemput. Maka kisahnya sama dan berkisar pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Abu Usaid dan Sahal
Setiap daripada mereka meriwayatkannya dan lafaz-lafaznya hampir mirip, hampir sama. Maka tersisa adanya kontradiksi antara ucapannya. Beliau datang untuk melamarmu. Jadi maknanya seolah-olah ada kontradiksi, percanggahan lah dengan ucapan satu lagi lah. Tak kala beliau masuk kepadanya dan mendekatinya. Maka kata Ibn Qayyim di sinilah, ada kemungkinan salah satu daripada dua lafaz ini salah. Atau masuknya beliau di sini bukan masuknya seorang suami kepada isterinya. Akan tetapi yang masuk yang bersifat umum dan ada kemungkinan seperti ini. Jadi seterusnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kita masih lagi perbahasan ni cerita mereka yang kata talak tu jadilah kalau dia niat, kalau tak niat tak jadilah. Itu maksudnya. Okey. Tentang kisah Ismail sangat tegas. Dan lafaz ini masih senantiasa dianggap bahagian daripada lafaz-lafaz yang dipakai untuk mentalak di zaman jahiliah. Dan setelah datangnya Islam, Nabi SAW tidak merubahnya. Bahkan beliau bersetuju, menyetujui mereka. Para sahabat Rasulullah SAW telah melakukan talak. Dan mereka adalah suri tauladan yang baik. Dengan kalimah, kamu haram. Nasibmu ada di tanganmu. Pilihlah kamu. Aku menghibahkan kamu kepada keluargamu. Kamu adalah khaliyah yang tidak bersuami. Dan kamu telah sendiri daripada aku. Kamu adalah bariyah, ini bebas. Dan aku telah membebaskan kamu. Kamu sudah dibebaskan. Talimu ada di geribahmu. Dan kamu al-haraj, yani haram. Ali dan Ibn Umar mengatakan al-khaliyah adalah talak 3. Umar mengatakan talak 1. Dan suaminya lebih berhak terhadapnya. Muawiyah pernah memisahkan seorang suami dari isterinya. Tak kala si suami berkata kepada sang isteri, kalau kamu keluar maka kamu khaliyah. Dan Ali dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Zaid berkata tentang al-bariyah itu adalah talak 3. Umar pula kata talak 1. Dan suaminya lebih berhak terhadapnya. Ali berkata tentang al-haraj itu talak 3. Umar kata talak 1. Telah berlalu penyebutan pendapat mereka dalam hukum ucapan yang lepas kita baca itu kan. Nasibmu ada di tanganmu dan kamu haram. Nah, dah lepas dah perbahasan ni dulu. Ya Allah SWT menyebutkan talak dan tidak menentukan lafaznya. Maka diketahui darinya bahawa dia mengembalikan hukumnya kepada apa yang orang-orang anggap sebagai talak. Sehingga lafaz apa saja yang ada pada kebiasaan mereka digunakan sebagai talak. Maka talak berlaku dengan sebab ucapan itu. Kalau disertai dengan niat. Itulah dia. Baik, lafaz-lafaz tidak dimaksudkan huruf-hurufnya. Akan tetapi untuk menunjukkan maksud dari orang yang mengucapkannya. Hati dia lah, niat dia. Sehingga kalau seseorang berbicara dengan sebuah lafaz yang menunjukkan suatu makna, dan dia memaksudkan makna tersebut, maka hukum dari makna itu akan berlaku padanya. Kerananya, talak sah dilakukan orang ajam. Orang ajam ni orang macam kita lah. Bukan Arab. Turki dan India dengan bahasa-bahasa mereka. Kan? Bahkan kalau salah seorang daripada mereka mentalak dengan lafaz yang tegas tapi dalam bahasa Arab yang dia tidak mengetahui maknanya, maka sama sekali tidak berlaku talak. Dia pun tak tahu kata apa benda tu. Kerana dia berbicara dengan bahasa yang dia tidak fahami maknanya dan tidak pula memaksudkannya. Hadis Ka'ab bin Malik menunjukkan bahawa talak sama sekali tidak berlaku dengan menggunakan lafaz di atas. Dan semisalnya kecuali diiringi niat. Dia suruh balik kan. Dia kata ke isteri dia, baliklah ke rumah keluargamu. Bukan dia ceraikan. Dia suruh balik sementara. Sehinggalah Rasulullah izinkan balik. Itu maksudnya. Kan? Jelas. Okey. Jadi kita tengok pula. Pilihan penulis. Ya, Ibn Qayyim. Bahawa semua lafaz-lafaz baik yang tegas maupun yang berupa kiasan tidak bermakna talak
kecuali dengan niat. Ulang balik. Yang pilihan Ibn Qayyim lah. Pilihan yang menjadi pilihan bagi Ibn Qayyim di sini rahimahullah. Bahawa semua lafaz, baik yang jelas, tegas ataupun kiasan, tidak bermakna talak kecuali dengan niat. Dia mesti dengan niat. Kalau tak niat, tak jadi kata dia. Kan? Kita baliklah rumah ayah kamu. Gila balik. Kan? Rumah ni tak ada air. Ataupun elektrik tak ada. Kan? Jadi baliklah. Balik bukan dia bercerai kawan tu. Tapi dia suruh tu balik sehingga nanti ayah datang balik sini pula. Maksud itu. Bukan dia niat nak menceraikan isteri dia. Baik, kita tengok ya. Dia kata, adapun pandangan benar dalam masalah ini bahawa lafaz di atas sama seperti lafaz-lafaz talak lainnya. Baik yang tegas maupun yang berupa kiasan. Tidak ada perbezaan antara lafaz dalam memerdekakan budak ataupun talak. Tak ada beza. Seandainya seorang mengatakan budak laki-lakiku adalah seorang merdeka, kan? Tidak melakukan perbuatan keji, atau hamba wanitaku adalah seorang merdeka, tidak melakukan perbuatan dosa, dan tidak terbetik dalam fikirannya maksud memerdekakan, dan tidak pula meniatkannya. Maksud dia merdeka daripada dosa, ya, bukan merdeka daripada aku, maksud dia gitu. Maka budaknya tidak menjadi merdeka karenanya. Demikian pula seorang berjalan bersama isterinya di jalanan. Lalu keduanya terpisah. Lalu ditanyakan kepadanya, di mana isterimu? Dia menjawab, aku berpisah dengannya. Bukan dia cerai kan? Okay? Atau suami menyisir rambutnya. Lalu berkata, aku melepaskannya. Lepaskan rambut tadilah. Dan tidak memasukkan talak. Maka dia tidak ditalak. Maka isterinya tidak ditalak. Demikian pula kalau seorang isteri keguguran, lalu dia berkata kepada orang lain untuk mengabarkan keadaannya bahawa dia keguguran, maka dia tidak ditalak dengan sebab kalimat itu. Kan? Meski lafaznya adalah talak. Serupa dengannya kalau isterinya terikat lalu sang suami melepaskan isterinya daripada ikatan tersebut. Kemudian berkata sekarang sudah lepas. Yang dia maksudkan lepas daripada ikatan, bukan maksud lepas cerai isteri dia. Itulah dia. Ya. Ini semua adalah mazhab Malik dan juga mazhab Ahmad dalam sebahagian bentuknya. Dan sebahagiannya serupa dengan apa yang dinyatakan Imam Ahmad secara tekstual. Talak tidak berlaku dengan lafaz-lafaz itu sampai suami meniatkannya dan mengucapkan lafaz yang menunjukkan makna itu. Apabila yang ada hanya satu perkara saja tanpa yang lainnya, maka talak tidak sah. Dan tidak pula pembebasan budak. Itu dia. Jelas. Pembahagian lafaz menjadi tegas dan kiasan walaupun pada dasarnya adalah pembahagian yang benar. Akan tetapi dia berbeza dengan berbezanya individu, zaman, tempat. Maka ia bukan hukum yang baku, bukan hukum had lah untuk satu lafaz. Yang terkadang satu lafaz dianggap tegas pada suatu kaum, akan tetapi dianggap kiasan pada kaum yang lain. Atau ia tegas pada satu zaman dan tempat tertentu, akan tetapi dianggap kiasan pada selain zaman dan tempat itu. Dan kenyataan membuktikan demikian, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Contohnya, lafaz as-sarah. Ini as-sarah maksud melepaskan. Kan? Maknanya wasarrihuhunna sarahan jamila, kan? Jadi lafaz sarah tu hampir tidak ditemukan ada seorang pun yang menggunakannya dalam talak. Tidak secara tegas dan tidak pula secara kiasan. Maka tidak boleh dikatakan bahawa siapa saja yang mengucapkannya maka wajib berlaku talak pada isterinya. Tak boleh macam tu. Baik diniatkan maupun tidak diniatkan. Dengan alasan lafaz ini digunakan untuk talak dalam istilah syariat dan komunikasi sehari-hari. Sungguh ini adalah ucapan yang batil dalam istilah syariat dan komunikasi. Adapun dalam komunikasi sehari-hari, maka hampir tidak ada seorang pun yang mentalak menggunakan lafaz itu. Mau dia talak, dia guna lafaz talak ataupun lafaz kalau bahasa kita, lafaz cerai lah. Kan? Ini dia.
Sedangkan dalam istilah syariat, maka lafaz yang dimaksud telah digunakan pada selain makna talak. Seperti firman Allah Ta'ala, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minat, bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, thumma talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka, agar min qabli, sebelum kamu semua mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah. Mut'ah ni maksud dia mas kahwin tadi lah. Dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Wasarihuhunna sarahan jamila. Jadi lafaz as-sarah di sini tentu saja bukan bermakna talak. Demikian pula lafaz al-firaq, ini perpisahan. Syariat telah menggunakannya kepada selain talak. Ini seperti mana firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kamu menceraikan wanita-wanita ataupun isteri-isteri kamu, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, kan? Untuk iddah mereka, pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, ya. Maksudnya ceraikan mereka dalam keadaan waktu suci yang mereka tidak disetubuhi. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Sampailah kepada ayat Allah kata, fa idza balagna ajalahunna, bila sampai tempoh habis iddah tu, kan habis iddah tu, kan, fa amsikuhunna, maka kamu boleh tahan mereka sebagai isteri kamu, kan, bima'rufin, dengan cara yang baiklah. Kamu rujuk mereka dengan cara yang baik. Wasarihuhunna, ataupun kamu bebas, lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi perkataan imsak, ini fa'amsikuhunna tu, di sini bermakna rujuk. Sedangkan mufaraqah, ini perpisahan, bermakna meninggalkan rujuk. Ya? Bukan memunculkan talak yang kedua. Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan. Okay? Ini yang sepakat lah. Maka tidak boleh dikatakan bahawa siapa sahaja yang mengatakannya, maka isterinya ditalak. Tak boleh kata macam tu. Baik dia faham maknanya ataupun tidak. Kedua ucapan ini sama batilnya. Wabillahi at-taufiq. Maksudnya dia merujuk kepada niat tadilah. Niat dia. Kalau dia niat nak talak, habis lah. Baik, habis di situ. Ya? Tengok tajuk yang lain pula. Tentang hukum zihar. Zihar kan? Seorang lelaki dia kata pada isteri dia, kamu belakang kamu macam belakang ibuku. Dia masuk zihar. Di zaman jahiliah ni maknanya cerai lah. Ke zaman jahiliah. Baik. Hukum Rasulullah SAW mengenai zihar serta penjelasan mengenai apa yang Allah tetapkan tentangnya dan makna kembali. Makna kembali, merujuklah. Yang mengharuskan kafarah. Baik, kita tengok di sini. Hukum zihar ya. Jadi hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zihar. Rasulullah menghukum pada zihar. Wa bayanu ma anzalallahu fi, dan menjelaskan tentang apa yang Allah turunkan tentang hukum zihar itu. Wa ma'na al-'audi al-mujib lil-kafarah, dan makna untuk rujuk. Ya kan? Maksudnya nak menghalalkan balik. Ya kan? Yang mewajibkan bagi kafarah zihar itu. Di sini Allah Ta'ala berfirman, disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 2, 3 dan 4 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaqulun munkaram minal qawli wa zura
وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Itu dia. Maksudnya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, yang menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sebelum kedua isteri itu bercampur. Kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Ini dia. Kan cerita berkenaan dengan Khawlah ni kan, yang dia pergi mengadu dekat Nabi SAW kan, tentang sebab turun surah Al-Mujadalah ni kan. Dinukil melalui jalur yang sahih dalam kitab As-Sunan dan kitab Al-Musnad. Kitab Sunan ni kitab hadis sunnah lah. Musnad ni yang kitab yang disusun mengikut musnad. Contohnya musnad Abu Bakar, hadis riwayat Abu Bakar saja, Umar saja, dan seterusnya. Bahawa Aus bin As-Samit menzihar istrinya yang bernama Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Dia zihar. Dialah wanita yang mendebat Rasulullah SAW dan mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengarkan keluhannya, aduannya daripada atas 7 petala langit. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus bin As-Samit menikahi aku ketika aku masih muda dan tertarik kepada aku. Tatkala aku sudah tua dan perutku sudah menghamburkan untuknya, maksudnya aku melahirkan anak-anak untuk dia, maka dia menjadikan aku seperti ibunya. Maksudnya perbuatan jahiliah kan, menceraikan isteri dengan sebut isteri macam mak dia. Rasulullah SAW pun lalu bersabda kepadanya, aku belum mempunyai hukum mengenai masalahmu. Lalu dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mengadu padamu. Kan? Maka Allah turunkanlah ayat ni. Diriwayatkan juga bahawa dia berkata, aku mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil. Kalau dia yang mengambilnya, maka mereka akan terlantar. Tapi kalau aku yang mengambilnya, maka mereka akan kelaparan. Maka turunlah ayat tersebut. Aisyah berkata, segala puji dan hanya milik Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Khawlah binti Sa'labah datang ke rumahku untuk mengeluh, mengadu kepada Rasulullah SAW, sedangkan aku berada di sebelah kamar. Namun aku tidak mendengar sebahagian ucapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Al-Mujadalah. Maka Nabi SAW bersabda hendaknya dia membebaskan hamba. Dia menjawab dia tak mampu. Beliau bersabda kalau begitu suruh dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia sudah sangat tua. Sudah tidak kuat berpuasa. Kalau begitu, beliau hendaknya memberi makan 60 orang miskin. Dia menjawab, dia tidak punya harta untuk disedekahkan. Khawlah berkata, maka ketika itu beliau diberikan sekeranjang kurma. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku juga akan membantunya dengan sekeranjang kurma lainnya. Maka beliau bersabda, ahsanti. Ahsanti, kamu telah berbuat baik. Fa'at'imi anhu. Maka tolonglah bagi makan untuknya. Kan? Sittina miskinan, 60 orang miskin. Warji'i ila ibni ammika. Dan pergi pulanglah, rujuklah kepada anak lelaki bapa saudaramu. Maksud dia kepada suamimu lah. Itu maksud dia. Baik, dalam As-Sunan disebutkan bahawa Salamah bin Sakhar Al-Bayadi menzihar isterinya pada bulan Ramadan. Kemudian dia melakukan hubungan intim dengannya pada malam terakhir Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kamu yang melakukannya wahai Salamah? Dia berkata, aku menjawab, aku yang melakukannya wahai Rasulullah. Aku yang melakukannya wahai Rasulullah. Aku sabar menerima perintah Allah. Maka putuskanlah untukku sesuai apa yang Allah beritahukan kepadamu. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba. Aku menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, aku tidak punya budak selainnya. Lalu aku memukul tengkukku. Beliau bersabda, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Dia menjawab, bukankah aku ditimpa oleh apa yang menimpaku ini melainkan kerana puasa? Beliau bersabda, kalau begitu berilah makan 1 wasak kurma kepada 60 orang miskin. Itu keranjang kurma. Aku menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami semalam tidur dalam keadaan lapar kerana tidak punya makanan. Beliau bersabda, pergilah kamu kepada orang yang memegang sedekah Bani Zuraik dan beritahu kepadanya agar dia memberikan makanan sebanyak itu kepadamu. Lalu berikanlah makan 60 orang miskin dengan 1 wasak kurma dan makanlah kamu dan keluargamu sisanya. Dia berkata, maka aku pulang kepada kaumku. Lalu aku berkata, aku mendapati di sisi kalian kesempitan dan pendapat yang jelek. Sedangkan aku mendapati di sisi Rasulullah SAW keluasan dan pendapat yang bagus. Beliau telah memerintahkan aku untuk mengambil sedekah-sedekah kalian, yakni zakat-zakat kalian lah. Itu maksudnya. Dalam Jami' At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ada seorang yang mendatangi Nabi SAW dan dia telah menzihar isterinya. Lalu dia melakukan hubungan intim dengannya. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah menzihar isteriku. Lalu aku melakukan hubungan intim dengannya sebelum aku bayar kafarat. Beliau bersabda, apa yang membuat kamu lakukan demikian? Sungguh Allah merahmati, semoga Allah merahmatimu. Dia menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan. Beliau bersabda, fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallah. Janganlah kamu mendekatinya sampai kamu melakukan apa yang Allah wajibkan kepadamu. Ini kafarah lah. Okay? Tu dia puasa 2 bulan turut-turut, merdekakan hamba. Kan? Kemudian bagi makan orang miskin 60 orang. Itu salah satu lah. At-Tirmizi berkata, inilah hadis yang hasan gharib, sahih. Dalam Sunan At-Tirmizi juga daripada Salamah bin Sakhar daripada Nabi SAW tentang orang yang menzihar isterinya. Lalu dia melakukan hubungan intim dengannya sebelum bayar kafarah. Maka beliau bersabda, kafaratun wahidah. Itu 1 kafarah. Kan? Mula-mula dia kena puasa 2 bulan turut-turut lah. Ataupun dia kena merdekakan hamba kan. At-Tirmizi berkata hadis hasan gharib, selesai. Dalam sanadnya ada yang terputus antara Sulaiman bin Yasar dengan Salamah bin Sakhar. Dalam Musnad Al-Bazzar daripada Ismail bin Muslim daripada Amr bin Dinar daripada Tawus daripada Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ada seorang yang mendatangi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah menzihar isteriku. Kemudian aku melakukan hubungan intim dengannya sebelum aku membayar kafarat. Maka Rasulullah bersabda, bukankah Allah berfirman, min qabli yatamassa, sebelum keduanya melakukan hubungan intim? Dia menjawab, dia membuat aku kagum. Dia kagum, maksud dia terpesona, tergoda dengan isteri dia. Lalu beliau bersabda, tahanlah dirimu darinya sampai kamu membayar kafarah. Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang lebih baik daripada ini. Bersamaan dengan adanya kritikan pada Ismail bin Muslim, dan telah meriwayatkan darinya sejumlah ulama. Hukum-hukum ini mengandungi beberapa perkara. Pertama, tengok ya, pembatalan apa yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliah dan di awal Islam. Di zaman jahiliah, zihar tu cerai. Begitu juga di awal Islam sebelum turun ayat ni. Berupa menjadikan zihar sebagai talak walaupun pelaku menegaskan niatnya zihar. Maka ucapan seseorang, kedudukanmu di sisiku seperti belakang ibuku, maksud aku adalah talak. Bukanlah talak, tapi adalah zihar. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kecuali adanya sedikit penyelisihan yang tidak perlu diperhitungkan. Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan selain keduanya telah menyebutkan hal ini dengan jelas. Ya? Imam Syafi'i berkata, ya, kata Imam Syafi'i, apabila seseorang menzihar dengan maksud talak, maka itu adalah zihar. Atau dia mentalak dengan niat zihar, maka itu adalah talak. Ini adalah teks ucapannya lah. Maka tidak boleh menisbahkan kepada mazhabnya pendapat yang bertentangan dengan ucapan ini. Ahmad mengatakan bahawa, Imam Ahmad lah, bahawa kalau seseorang mengatakan kedudukanmu di sisiku seperti belakang ibuku, maksud aku adalah talak, maka itu adalah zihar dan isterinya tidak ditalak. Karenanya hal itu kerana zihar pada zaman jahiliah adalah talak. Lalu hukum itu dihapus, maka tidak boleh kembali kepada hukum yang telah terhapus. Ya. Ditambah lagi Aus bin As-Samit meniatkan talak sebagaimana yang biasa dia lakukan. Akan tetapi Nabi SAW menjatuhkan kepadanya hukum zihar, bukan talak. Hadis juga tegas menunjukkan hukumnya bahawa maka tidak boleh menjadikannya sebagai kiasan dalam hukum yang Allah SWT telah batalkan dengan syariatnya. Ketetapan Allah lebih berhak diterima dan hukum Allah lebih wajib diamalkan. Itulah dia. Kemudian kita pergi pula pada hukum zihar. Zihar adalah haram lah. Ya, hukum dia haram, dosa. Bahawa zihar adalah haram yang tidak boleh dikerjakan, kerana ia sebagaimana yang Allah khabarkan tentangnya adalah ucapan yang mungkar, lagi dusta. Dan keduanya adalah haram. Perbezaan antara keberadaannya sebagai ucapan yang mungkar dengan keberadaannya sebagai suatu kedustaan adalah bahawa ucapannya, kedudukanmu di sisiku seperti belakang ibuku, mengandung penggambaran tentang isterinya dengan sifat itu dan penetapannya akan pengharaman isterinya. Maka ucapan ini mengandung penggambaran dan penetapan, sehingga dia adalah penggambaran yang dusta dan penetapan yang mungkar. Kedustaan adalah kebatilan yang merupakan lawan dari kebenaran yang murni. Sedangkan kemungkaran adalah lawan daripada kebaikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menutupnya dengan firman Allah Taala, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, Afuun Ghafur, kan? Di sini Allah Taala sebut Innallaha Sami'un Basir, lepas tu kan? Disebut di sini Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan padanya ada isyarat adanya sebab dosa yang seandainya Allah tidak memaafkan dan mengampuninya, nescaya dia akan menghukum kerananya akan dosa tadi lah. Kemudian ada kata sini kafarah tidak wajib kecuali jika kembali kepada isteri. Tak wajib lah.
Kan? Kalau nak balik pada isteri kena wajib lah. Ketika kafarah tidak wajib hanya dengan sekadar mengucapkan zihar, akan tetapi ia menjadi wajib ketika suami akan kembali kepada isterinya. Dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Namun Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, daripada Ibnu Najih, daripada Tawus, ia berkata, kalau seseorang mengucapkan zihar, maka kafarah telah wajib ke atasnya. Ini adalah riwayat Ibnu Abi Najih darinya. Ma'mar meriwayatkan daripada Ibnu Tawus dari bapaknya tentang firman Allah Ta'ala, "Thumma ya'uduna lima qalu." Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Kena bayar kafarah lah. Dia berkata, seseorang menjadikan kedudukan isterinya di sisinya seperti belakang ibunya, kemudian dia kembali dan melakukan hubungan intim dengan isterinya itu, maka dia mesti membebaskan hamba. Para perawi meriwayatkan daripada Mujahid, dia berkata, seseorang yang sudah wajib membayar kafarah dengan sekadar mengucapkan zihar. Seseorang sudah wajib bayar kafarah dengan sekadar ucapkan zihar. Dan Ibnu Hazm rahimahullah menukil pendapat daripada Ats-Tsauri dan Uthman Al-Buti. Mereka ini tidak tersembunyi daripada mereka bahawa kembalinya dia kepada isterinya adalah syarat pembayaran kafarat. Akan tetapi kembali di sini menurut mereka adalah kembali kepada kebiasaan mereka di zaman jahiliah. Berupa kebiasaan menzihar. Orang jahiliah ni dia cerai isteri dia tu, dia zihar tu kira cerai lah. Tu. Seperti firman Allah Ta'ala mengenai ganti daripada haiwan buruan saat haji. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. Dan barang siapa yang kembali mengerjakan, nescaya Allah akan menyiksanya. Haram. Yakni, kembali berburu setelah turunnya pengharaman. Ketika dia berihram tu kan. Ni. Kerananya Allah berfirman, Allah telah memaafkan kan, apa yang telah lalu. Surah Al-Ma'idah ayat 95. Mereka mengatakan, kerana sesungguhnya kafarah hanya diwajibkan sebagai perimbangan bagi kemungkaran dan kedustaan yang dia ucapkan. Dan ia zihar tanpa adanya hubungan intim atau tekad untuk melakukannya. Mereka mengatakan kerana tak kala Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan zihar, dia melarang agar jangan kembali kepada perbuatan yang telah dilarang itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna. Kemudian-mudahan Tuhan kamu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, nescaya kami kembali mengazabmu. Allah kata. Ini surah Isra ayat 8. Baik. Yakni kalau kalian kembali melakukan dosa, maka kami juga akan kembali menghukum kalian. Maka perbuatan kembali di sini adalah kembali kepada perbuatan serupa yang telah dilarang itu. Mereka mengatakan kerana zihar pada zaman jahiliah adalah talak, kemudian hukumnya dipindahkan daripada talak kepada zihar. Lalu dijadikan implikasinya berupa kafarat serta pengharaman. Kafarat ni bayar sumpah lah kan. Bayar kafarat lah, bayar denda. Serta pengharaman isteri sampai membayar kafarat. Ini mengharuskan hukumnya diperhitungkan daripada lafaznya seperti talak. Itu dia. Majoriti ulama membantah mereka dengan mengatakan kembali, maksud kembali itu kan, adalah masalah yang ada setelah terucapnya kalimah zihar. Dan tidak benar memahami ayat ini dengan arti kembali melakukan zihar pada masa silam. Dikenakan 3 perkara lah. Ini sebenarnya berdasarkan 3 perkara. Pertama, ayat ini adalah penjelasan mengenai hukum orang yang melakukan zihar di dalam Islam. Kerananya didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Kata kerja yang akan datang, yakni orang-orang yang akan menzihar. Alladzina yudhahiruna azwajahum kan. Orang-orang yang akan menzihar. Kalau ini adalah penjelasan mengenai hukum zihar dalam Islam, berarti zihar menurut kamu adalah kembali itu sendiri. Maka sebagaimana bisa Allah, maka bagaimanakah bisa Allah berfirman setelahnya,
Kan kemudian mereka hendak menarik kembali. Ya. Ini Allah sebut tadi kan yang kita baca ayat tadi. Ayat tentang walladzina zahiruna, mereka yang telah menzihar. Ya. Thumma, kan di sini ya'uduna lima qalu. Thumma ya'uduna, kemudian mereka nak kembali bagi apa yang mereka telah katakan tadi. Ya, maksudnya nak jadi neutral baliklah. Begitu. Tak boleh lah. Melainkan kena bayar kafarah tu. Sini. Jadi pertama pembatalan. Pembatalan apa yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliah dan di awal Islam, berupa menjadikan zihar sebagai talak. Walaupun pelaku menegaskan niat ziharnya. Okay? Ini kita dah baca tadi. Ya. Okey. Muka surat mana tadi? Okey, muka surat. Hilang muka surat tadi. Muka surat 390 tu. Ya, muka surat 390 tu. Okey. Tentang firman Allah, asa rabbukum ayarhamakum wa in udtum udna, kita dah baca tadi. Ya. Tu tengok muka surat perenggan yang apa nama kedua daripada bawah tu, mayoritas. Mayoritas ni majoriti ulama membantah mereka dengan mengatakan kembali adalah masalah perkara yang ada setelah terucapnya lafaz zihar, dan tidak benar memahami ayat ini dengan arti kembali melakukan zihar pada masa Islam. Ya. Dikenakan 3 perkara. Pertama, ayat ini adalah penjelasan mengenai hukum orang yang melakukan zihar di dalam Islam. Okey. Kerananya didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari', maka kata kerja akan datang, yakni orang-orang yang akan menzihar. Kalau ini adalah penjelasan mengenai hukum zihar dalam Islam, berarti zihar menurut kamu adalah kembali itu sendiri. Maka bagaimana bisa Allah berfirman setelahnya, kemudian mereka hendak menarik kembali, dan bahawa makna kembali sini adalah bukan zihar menurut kalian. Itulah. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kata seandainya kembali di sini. Katanya ayat tadi lah. Kan? Thumma ya'udun tu. Lima qalu tu. Seandainya kembali sini bermakna seperti yang kalian katakan. Dan fi'il mudhari' di sini bermakna madhi. Kata kerja lampau. Nescaya makna kalimat itu adalah orang-orang yang pernah menzihar isteri-isteri mereka. Kemudian mereka kembali melakukannya pada zaman Islam. Artinya kafarat tidak diwajibkan kecuali atas orang yang pernah melakukan zihar di zaman jahiliah. Maksudnya gitu. Kemudian dia kembali melakukannya pada zaman Islam. Maka dengan dalil apa kalian mewajibkan kafarah bagi orang yang melakukan zihar pada zaman Islam, tapi belum pernah melakukannya di zaman jahiliah? Sungguh di sini ada 2 perkara zihar yang muncul lebih dahulu di zaman jahiliah dan kembali melakukannya di masa Islam. Dan kedua hal ini membatalkan semua hukum zihar sekarang secara keseluruhan, kecuali kalau kalian menjadikan kalimah orang-orang yang menzihar, melakukan perbuatan zihar untuk satu kelompok, dan kalimah kemudian mereka hendak menarik kembali, ya'uduna lima qalu, untuk kelompok lain. Lalu lafaz mudhari' di sini adalah mengganti lafaz madhi. Tapi hal itu tidak bertentangan dengan susunan ayat dan keluar daripada aturan bahasa baku, dia kata. Baik, yang ketiganya, ya. Ini perbahasan tentang makna perkataan ya'udun tu, kembali tu. Ya. Jadi majoriti ulama tadi kan disebut tadi membantah mereka dengan perkataan kembali tadi. Baik, yang ketiga, Rasulullah memerintahkan Aus bin As-Samit dan Salamah bin Sakhar untuk membayar kafarah. Dan beliau tidak bertanya kepada mereka, apakah kalian berdua melakukan zihar di zaman jahiliah? Nabi tak tanya pun. Kalau kalian mengatakan akan, tetapi beliau juga tidak bertanya kepada mereka mengenai kembali kepada isteri yang kalian jadikan sebagai syarat. Seandainya itu adalah syarat, nescaya beliau akan menanyakan kepada keduanya. Saya Nabi akan tanya dia bahawa lah.
Kami, kata Ibn Qayyim, kami katakan, adapun orang-orang yang menjadikan kembali itu, perkataan kembali itu, thumma ya'udun tu, sebagai menahan diri daripada isteri setelah zihar selama waktu yang mungkin terjadi padanya talak. Maka makna ini sudah terkandung dalam ucapannya. Dan itulah hujahnya. Adapun orang yang menjadikan perkataan kembali itu bermakna hubungan intim dan tekad untuk melakukannya, maka dia mengatakan konteks kisah jelas menunjukkan bahawa maksud kedua orang yang melakukan zihar itu adalah hubungan intim. Akan tetapi mereka menahan diri darinya kerana zihar. Dan masalah ini akan datang penjelasannya insya-Allah taala. Ini dia bahas perkataan thumma ya'uduna lima qalu. Kemudian mereka nak balik rujuklah. Kan daripada apa yang mereka cakap. Maksud daripada patah baliklah maksud gitu. Adapun keberadaan zihar sebagai ucapan yang mungkar dan kedustaan, maka betul seperti itu. Akan tetapi Allah Ta'ala hanya mewajibkan kafarah dalam ucapan yang mungkar dan dusta ini dengan sebab dua perkara. Adanya zihar dan keinginan untuk kembali berhubungan dengan isteri sebagaimana hukum ilak. Sumpah. Hukum ilak kan, dia sumpah tak mau bercampur dengan isteri dia. Hanya dengan sebab adanya ilak itu sendiri dan hubungan intim bukan hanya salah satunya. Kemudian faslun, fasal. Perkataan mazhab zahiri bahawa makna kembali adalah mengulangi ucapan. Jadi kita sampai di sini apa yang kita baca. Kan? Yalah. Maknanya dia hukum bab hukum ni dia jadi macam benda yang agak kadang-kadang ialah kita nak kaitkan dengan apa yang kita dah baca tu, kita lupa. Jadi bila kita lupa poin-poin tu, maknanya susahlah kita nak kaitkan. Jadi sekadar buku ni ditulis tajuk ni kita baca, itulah dia. Jadi harap kita ada kefahaman lah apa yang kita baca ni, ya. Dia cerita pasal talak ni pasal zihar pula. Zihar kan, hukum zihar ni kesimpulan dia macam itulah. Di zaman jahiliah zihar ni adalah talak. Dalam Islam hapuskan. Dia tak jadi talak, dia jadi hukum zihar. Dia kena, bila nak kembali kepada isteri dia, akan nak patah balik pada apa yang dia cakap kan, dia kena itulah dia. Mereka akan hamba, tak boleh. Dia kena puasa 2 bulan betul-betul, tak boleh. Kan, dia kena, kena bagi makan 60 orang miskin kan. Itu di antara kafarah dia lah. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan yang seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.